Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nuriana binti Said Yahya. Nombor matrik saya 9702140450420001. Saya mengambil kursus Bachelor in Accounting. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai teknologi komunikasi daripada subjek yang telah saya pelajari, iaitu pengenalan kepada komunikasi. Sebelum kita melihat dengan lebih dalam, mari kita lihat poin yang akan dibincangkan, iaitu definisi. Definisi adalah merujuk kepada suatu hubungan sesama manusia yang menggunakan teknologi sebagai satu alat bagi menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej dengan jelas kepada penerima. Contoh teknologi adalah radio, televisyen, komputer, telefon pintar dan lain-lain lagi. Teknologi adalah sumber maklumat yang sangat hebat, dan dengan adanya penggunaan teknologi internet lagi mudah untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Contohnya, jika kita menghadiri kursus atau ceramah, informasi yang dikeluarkan mungkin tidak tepat, dan ini akan mempertikaikan kredibiliti kerana jika kita menghadiri kursus, kemungkinan besar orang ramai juga akan turut serta, dan ini membuatkan kita tidak fokus dan salah informasi. Dengan wujudnya komunikasi teknologi kehidupan akan lebih mudah kerana pekerja tidak perlu menghadiri kursus lagi. Mereka cuma perlu melayari laman web, contohnya Zoom Meeting, Microsoft Web, dan boleh bertukar pendapat dan informasi yang jelas dengan pekerja tanpa perlu ada sempadan dan tanpa perlu ada perjumpaan. Untuk merapatkan sesama manusia, dan terutamanya ahli keluarga. Setiap manusia di dunia ini lumrahnya adalah untuk berpasangan, dan ini untuk memenuhi kehidupan bersosial. Dengan wujudnya teknologi seperti ini, ia dapat merapatkan dan memudahkan urusan dan hubungan antara satu sama lain. Contoh yang mudah untuk kita lihat masa ini adalah ketika pandemik COVID-19 ini, di mana semua orang tidak dapat keluar atas perintah kerajaan. Dan untuk menghilangkan rasa rindu terhadap keluarga, dengan wujudnya teknologi seperti ini dapat menghubungkan kekeluargaan dan persahabatan di dalam diri. Contohnya, melalui telefon pintar kita dapat bertanya khabar, atau dengan lebih jelas melalui lensa telefon pintar untuk kita dapat melihat gambar secara visual. Contohnya FaceTime atau WhatsApp call. Adalah salah satu punca kemajuan syarikat tersebut. Sebagai contoh, saya seorang yang bekerja di bahagian sektor perbankan di Malaysia. Setiap bulan, bank akan mengemas-kini maklumat dan perisai komputer untuk memastikan teknologi yang digunakan adalah yang terbaik dan dapat memudahkan urusan pelanggan. Dapat kita lihat melalui perbankan, sekalipun teknologi bergerak sangat pantas, di mana sekarang semua transaksi boleh dilakukan di ujung jari saja, di mana saja dan pantas tanpa perlu hadir ke kaunter. Di sini, teknologi telah mengubah struktur operasi organisasi kerana ia membawa perubahan dalam sesuatu kelangsungan operasi syarikat. Antara kelebihan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja adalah seperti yang saya katakan, saya bekerja di sektor perbankan. Di sini, teknologi komunikasi adalah sangat penting dan menjadi salah satu keutamaan untuk bekerja di syarikat ini. Kelebihan penggunaan teknologi yang dapat dilihat dengan jelas adalah pelanggan tidak perlu hadir ke kantor untuk berurusan, dan ini dapat memudahkan setiap pihak. Contohnya, online payment, di mana secara ringkas ini adalah satu transaksi pembayaran mana kedua-dua pihak, iaitu pembayar dan yang dapat dilihat dengan jelas adalah pelanggan tidak perlu hadir ke kantor untuk berurusan, dan ini dapat memudahkan setiap pihak. Contohnya, online payment, di mana secara ringkas ini adalah satu transaksi pembayaran mana kedua-dua pihak, iaitu pembayar dan penerima bayaran, tidak menyentuh dan melihat duit secara fizikal semasa berlakunya transaksi, dan transaksi dapat dibuat di mana sahaja tanpa penerimaan duit secara terus. Tetapi, tanpa kita sedar, semakin banyak kemajuan yang boleh dilakukan, semakin banyak pengguna boleh mengambil kesempatan di mana transaksi yang tidak benar adalah aktiviti di mana pengodam boleh menggodam sistem online banking pengguna jika bertindak
jika pengguna bertindak cuai. Aplikasi yang seterusnya ialah keberkesanan mesej atau maklumat yang ingin disampaikan. Bahasa yang lebih mudah untuk difahami adalah teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan media. Dengan adanya teknologi seperti ini, lebih mudah untuk kita mendapat dan mendengar informasi terkini. Komunikasi wujud apabila terbentuknya interaksi antara seseorang dengan individu lain, sama ada formal atau tidak formal. Antaranya adalah implikasi rangkaian, mana membolehkan semua komputer disambungkan di bawah satu data. Lebih-lebih lagi, di musim pandemik ini, kebanyakan tempat yang diperketatkan PKPB haruslah bekerja dari rumah. Di situasi pandemik ini, penggunaan teknologi adalah sangat penting kerana kerja-kerja haruslah dilakukan dan perlu diakses dari rumah atau tempat masing-masing. Contoh yang sering digunakan ketika pandemik ini adalah mesyuarat, kerana kita tidak boleh berkumpul ramai-ramai di satu tempat. Di sini, kita digalakkan untuk menggunakan seperti Zoom Meeting, Web Meeting dan lain-lain aplikasi. Kajian telah dilakukan untuk mengenal pasti keburukan dan kebaikan teknologi ketika musim COVID ini. Melalui akhbar ini juga telah dipaparkan pelbagai keburukan dan kebaikan yang boleh kita dapati. Sebagai pekerja mahupun majikan, kita perlu akur akan arahan yang dipertegaskan oleh kerajaan untuk membendung pandemik COVID-19 ini. Dan komunikasi teknologi adalah salah satu rangkaian yang boleh digunakan. Tanpa kita sedari, keburukan juga diperlihatkan sebagai pekerja yang bekerja dari rumah dan hanya menggunakan teknologi, tidak bekerja mengikut masa seperti waktu pejabat, dan kerja-kerja yang diberikan tidak dapat diselesaikan dengan pantas dan cepat kerana terdapat gangguan seperti anak-anak dan keadaan sekeliling.